Nampak saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tak sangka dekat Mesir ni ada satu tempat yang sangat lawa, yang sangat cantik, dengan suasananya, dengan view-nya, dengan keindahan alamnya, dengan semula jadinya cantik di kawasan ni. Tak sangka saya berkesempatan untuk pergi ke tempat ni. Okey, perjalanan pada kali ini bermula daripada cadangan daripada Amjad, yang dia mengajak saya sendiri untuk pergi ke Bahriah, which is mostly tempat Bahriah ni adalah padang pasir, tapi adalah gunung ganang, tapi kebanyakan daripada tanah-tanahnya adalah padang pasir. Perkampungan pun tak banyak kat sana. Jadi bila kita orang ni nak pergi, itu bila Amjad ajak Ashraf, Faisal, Aiman, Afiq, dan ramai lagi lah dia ajak. Kalau nak sebut semua ni, satu video ni untuk sebut nama sajalah kot. Jadi bila semua nak pergi apa semua, kita book apa semua dan kita ajaklah kawan daripada Indonesia, kerana dia ni selalu pergi ke Bahriah. Okay, mostly dalam kalangan kami ni kebanyakannya tak pernah pergi lagi ke Bahriah, tak pernah lagi injak kaki ke Bahriah, kerana faktornya adalah Bahriah ni terlalu jauh. Kerana kami berada di Cairo dan Bahriah ni boleh kita ibaratkan sebagai Sabah Sarawak, pedalaman Sabah Sarawak. Kerana bila kita sampai di Bahriah ni, memang perkampungan pun tak banyak, rumah pun tak banyak, memang sangat-sangat terpencil lah perkampungan di situ. Dan perjalanan ke Bahriah pun mengambil masa yang agak lama. So bila semua pun dah setuju nak pergi, kita pun pack barang. Cuma kita tak bawa banyak barang lah, sebab kita nak tidur satu malam biar dekat padang pasir tu, and then another day, hari seterusnya kita nak balik ke Cairo balik. Jadi hari pertama kita sampai, kita tidur, dan hari seterusnya kita balik ke Cairo. Hanya satu malam saja. Jadi barang pun tak banyak. Cuma kita akan bawa lah sweater tu, sangat-sangatlah diperlukan di sana, sebab manangkan pada pasir kan memang sejuk sangat-sangat, dan angin pun memang direct akan kena dekat kita. Memang baju sejuk, baju tebal memang sangat diperlukan dekat sana. Jadi bila saya sendiri dah pack barang, dah bawa barang, saya bawa backpack saja, dan ada sikit alatan lah yang lain-lain, bawa sikit je. Kita dah siap tempah apa semua. Malam tu kita tolak pukul 12.30 daripada rumah. Kita apply Uber. Dekat sini ada Uber, tak ada Grab car. Sekurang 1, 2, 3. Okey. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang baru pukul 12 tengah malam. Hari ini kita akan pergi sama-sama dengan kawan-kawan. Kita akan pergi ke satu tempat, iaitu padang pasir. Di mana padang pasir itu penuh dengan pasir yang putih, dan ada juga black desert. Kita janji nak jumpa dekat checkpoint. Trip kali ni semuanya adalah 30 orang. Nampak 30 orang tu satu bas saja, lelaki semuanya. Cuma bila je bas sampai, saya tak sempat rekod, tak sempat buat banyak footage, kerana memang waktu tidur kita kan. Waktu tidur, dan waktu sangat-sangat penat pada masa tu, dan kita terus je tidur dalam bas. Dan perjalanan kami ke Pekan Bahriah ni mengambil masa 5 jam. Ke pekan saja, belum lagi ke tempat yang kita nak pergi tidur tu. Jadi dalam perjalanan kami tu waktu malam, kepada kita selalu keamanan, kesehatan, kesejahteraan, kepada kita, orang tua kita, teman-teman kita semuanya. Kemudian semoga Allah yang masih ada ujian, mungkin Allah najahkan lah. Kalau tak ada ujian, berarti ujian hidup lah. Semoga Allah najahkan ya. waktu pagi, dan kita berhenti dekat R&R untuk solat subuh. Memang sangat sejuk lah waktu tu. Kita berhenti sekejap je untuk solat subuh, kerana takut tak sempat lagi nak kerja subuh, takut terlepas subuh apa semua. Jadi kita singgah R&R kejap untuk solat subuh. Okey, sekarang kita dah sampai dekat salah satu R&R, yang mana R&R sangat-sangat sejuk. Sekarang pukul 5. Kita tengok pukul 5 pagi. Perjalanan kita daripada Cairo sampai ke sini, kita ambil masa dalam 3 ke 4 jam lah, dan memang total padang pasir. Dan waktu tu memang sangat-sangat sejuk, dengan waktu pagi kan, dengan cuaca pagi, dengan padang pasir terus sampai kat sana. Memang tanah rata, semua tanah. Ada satu je rumah R&R dekat situ. Jadi bila solat subuh selesai, kita pergi sambung perjalanan kita, dan kita sampai dekat checkpoint yang kita nak pertukaran drop apa semua tu barang. Kita nak tukar daripada bas ke naik 4x4 ataupun jeep, sebab nak memudahkan perjalanan lah. Manakan pada pasir kan lebih mudah 4x4 lah. Ibu nu 18.600. Okey. Tambah 1,000 tadi. Balah. شكرا. جيب الشنطة. فين؟ كله؟ Kita tengah tunggu
tengah settle. Arab tengah settle untuk bahagikan setiap jeep tu dalam 6 ke 7 orang. Sebab kita satu bas semua lelaki, memang kita kena susun betul-betul lah sebab barang dah banyak kan. Jadi kita sampai dekat sana lebih kurang dalam pukul 8 pagi ke 9 pagi lah lebih kurang. Lebih kurang pukul 8 pagi kita sampai dan jeep pun 4x4 pun dah tunggu kita dan kita turun daripada bas naik 4x4 dan terus ke tempat pertama yang sangat-sangat cantik iaitu Mountain English. Kerana pada waktu itu penjajahan ataupun orang British, orang English membantu rakyat-rakyat setempat untuk melawan musuh dalam peperangan pertama lah, dalam Perang Dunia yang pertama sekitar tahun 1116 lebih kurang macam itulah. Jadi mereka membuat Mountain English tu ataupun mountain tu sebagai satu check lah ataupun untuk sebagai satu penjagaan. Mountain tu mountain yang paling tinggi dekat kawasan tu. Jadi bila kita duduk atas puncak gunung tu, kena mendaki lah sikit. Puncak gunung tu kita boleh tengok 316. Dekat belakang, kiri kanan semua kita boleh tengok dengan clear. Jadi disebabkan itulah orang setempat menamakan itu sebagai Mountain English. Tempat yang macam mana? Jabal Inggilizia. Jabal Inggilizia ataupun Jabal Orang Putih ataupun Bukit Orang Putih. Sebab itulah Orang Putih dulu dia bantu kerajaan Mesir untuk tengok musuh. Jadi dia jadikan bukit ni sebagai salah satu tempat nak melihat musuh-musuh yang akan datang. Okey, ada markas itu. Jadi markas orang Inggeris waktu itulah masa tu. Jadi bila kita settle ambil gambar apa semua tu, kita pergi pula ke satu tempat lagi iaitu danau. Danau ni bayangkan padang pasir tiba ada danau, ada air, ada sungai. Jadi kita pergi sekejap dekat sana. Cuma nak masuk ke tempat danau tu, nak boleh sampai ke danau tu mengambil masa yang sangat lama kerana kena melalui macam-macam benda. Adalah pedalaman, kena melalui ladang ladang kurma, kena lalui tempat perkampungan masyarakat setempat. Memang mengambil masa yang lama lah. Kalau tak pergi pun tak apa sebenarnya, saya tak sarankan pergi pun sebenarnya sebab mengambil masa yang sangat lama nak boleh masuk dan just turun, kita ambil gambar sekejap dan kita balik. Sebab lepas tu perjalanan sangat-sangat lama lagi. Sebab satu tempat ke satu tempat mengambil masa 30 minit. Kalau tak silap lah, lebih kurang minimum 30 minit. Jadi garamnya lebih tinggi. Jadi akhirnya kalau dirasa danau ini kan seharusnya tawar, tapi dia asin gitu kan, ada kandungan garam tinggi. Masin kan sudah rasa kan. Jadi ini semua nih danau semua. Jadi kalau udah agak luas itu danau namanya. Okay? Jadi kenapa banyak pohon kurma ini semua? Karena emang daerah sini emang banyak lah, ada danau-danau gini, ada danau asin nih, sama ada oasis-oasis kecil lah di sekitar sana. Bila semua dah settle dekat danau tu, kita pergi satu tempat lain lagi, iaitu masa yang sangat panjang jugalah, itu Crystal Mountain. Nama pun Crystal Mountain, maka banyaklah kristal-kristal dekat sana. Cuma apa yang bestnya dekat dekat mountain di atas bukit sana tu, dia ada satu gua. Gua tu kita boleh tembus. Gua kan, apabila kita masuk gua tu, kita boleh tembus sebelah sana. Tak perlu naik sampai atas, boleh tembus sebelah sana. Cuma syarat dia adalah kena merangkak kerana laluan sangat-sangat sempit. Jadi orang yang tough, orang yang berani saja yang boleh masuk ke dalam gua tu. Kerana gua tu kena berangkat lah. Ada yang meniarap, ada yang berangkat. Jadi bila kami ni naik ke Crystal Mountain tu, naik tak ada masalah. Kita naik dengan smooth, dengan jalan pun tak ada masalah. Jalan pun jalan yang dah ada track apa semua dah. Cuma masalahnya bila turun. Kerana kalau kita turun ikut jalan yang sama tak ada masalah. Tapi bila kita cross, kita masuk ke dalam gua, pergi sebelah sana, dia ada dua cara nak turun. Turun dengan kembali balik merangkak. Sebab kami pun acah-acah je nak masuk ke dalam gua tu. Bila kami masuk, baru tahu keperitannya macam mana. Sebab kena berangkat lagi, kena meniarap lagi sebagainya. Kita masuk, bila kita sampai ke seberang sana, kita baru tahu yang jalan nak turun daripada ditembus sampai atas. Wah, tak tahu gua. Okey, akhirnya keluar juga. Nak turun macam ni? Situ lagi. Merangkak pula? Lagi. Kah? Turun melalui mana?
berangkat balik. Tompak. Mountain tu, gunung tu ada dua jalan. Jalan pertama kita kena patah balik. Itu kena berangkat balik. Kita orang tak nak dah. Kami memang tak nak dah. Jadi kami ambil choice yang kedua. Itu turun daripada jalan sebelah sana. Cuma apa yang mencabarnya, jalan sebelah sana ataupun cara nak turun gunung sebelah sana tu sangat-sangat juram, sangat-sangat licin. Dengan perjalanan yang jurang dia, dengan licinnya, dengan berbatu-batunya. Cuma kena take time lah masa kita nak turun tu. Tak boleh turun dengan laju, tak boleh turun dengan nak tergesa-gesa, kena turun perlahan-lahan ni. Cuma tak ada masalah. Better nak turun, kena paut pada mana-mana batu. Berangkatnya ke sana kan naiknya. Sebab ingat tembus di jalan yang senang. Tapi kena scam. Dah terperangkap dalam gua. Dan seterusnya kita pergi pula ke, bila kita selesai ke Mountain Crystal, kita pergi pula ke lembah. Itu lembah tu kita just drop sekejap sambil tunggu sunset. Sebab tempat yang kita nak pergi tengok sunset tu dekat je. Jadi kita drop kejap, kita berhenti kejap dekat sana, kat lembah tu. Kerana kawasan yang sangat-sangat lawa, sangat-sangat cantik. Ada sebab lah memang kita orang turun dekat situ, memang kita ambil gambar je. Dan trip kita kali ni memang trip bukan trip beraktiviti. Ada ATV ke, ada skyboard dan sebagainya, memang tak ada. Cuma trip kali ni kita memandang keindahan alam. Memang kita tengok bagaimana ciptaan Allah sahaja. Bergambar, tengok bagaimana tu gunung tu, tengok keindahan bila awan tu ada, gunung tu ada macam mana. Memang kita direct dengan alam, natural alam. Dan perjalanan kita pada kali ni memang kita memang dah diberitahu pada awal. Memang kita tidur dekat pada pasir apa semua, memang tak ada air, memang kita beralaskan pasir sahaja, memang kita hanya membekalkan mineral yang kita bawa sahaja, air yang kita bawa. Memang kita nak imbas kembali lah bagaimana zaman orang dulu kan. Orang dulu bermusafir berjalan di atas padang pasir yang sangat panas, yang sangat sejuk, dengan beralaskan tadak bumbung, yang beralaskan unta, kuda dan sebagainya. Cuma kami ni bernasib baik kerana kami ada 4x4 jeep.